Kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini ialah mengenai senarai calon gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Perincian lanjut bersama Vanessa Maring. Silakan, Vi. Ya, Nurul, gabungan Parti Sarawak GPS telah memuktamadkan hampir kesemua senarai nama calon untuk 31 kerusi parlimen yang akan ditandingi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Premier Sarawak yang juga pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mendedahkan setakat ini masih terdapat 1 atau 2 kerusi yang belum dimuktamadkan berikutan masih dalam proses tapisan. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, proses tapisan calon berkenaan melibatkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Seorang dua aja mak ditapis. Yes, you know, we are waiting for clearance. I got the clearance from MACC, but I am yet to get from Insolvency as well as PDRM. Premier itu menyatakan demikian dalam sidang media selepas melancarkan jentera wanita GPS di Kuching. Sementara itu, mengulas mengenai hasrat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang dan penyandang kerusi Parlimen Santubong, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar untuk tidak mempertahankan kerusi Parlimen tersebut pada pilihan raya umum kali ini. Premier itu berkata, keputusan muktamad belum dibuat mengenai perkara tersebut. Jelasnya, bagaimanapun beliau menghormati keputusan Datuk Seri Dr. Wan Junaidi 77 untuk berundur. Sementara itu, dana kekayaan berdaulat Sarawak yang bakal ditubuhkan dalam masa terdekat ini akan bertindak sebagai penyelamat dalam situasi yang memerlukan. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata ia akan menjana lebihan dana kepada negeri ini sekiranya diperlukan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan dana tersebut juga akan memudahkan lagi usaha kerajaan negeri dalam menyediakan pendidikan percuma dan berkualiti. Selain itu katanya, ia juga membolehkan Sarawak menghantar bakat muda ke universiti ternama dunia untuk menuntut ilmu dan kemahiran agar mereka dapat menyumbang kepada kemajuan dan kemampanan jangka panjang negeri. Ke arah itu, dana berkenaan akan diuruskan secara profesional dan bakal dianggotai oleh ahli lembaga pengarah berlatar belakangkan pelbagai profesion antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam bersempena sambutan ulang tahun ke-5 Bank Pembangunan Sarawak DBOS di Kuching. Tambahnya, kerajaan negeri telah melawat Norway, Singapura serta London untuk mengkaji secara terperinci model yang sesuai bagi pembentukan dana tersebut yang bakal menggunakan pakai prinsip Santiago. Menyentuh mengenai DBOS pula, beliau menjangkakan institusi kewangan pembangunan milik negeri itu akan terus menjadi sumber alternatif pembiayaan yang sedia ada bagi memudahkan kerajaan negeri melaksanakan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan saiz ekonomi Sarawak. DBOS yang diberikan mandat untuk membiayai projek prasarana strategik di bawah Pelan Transformasi Negeri ditubuhkan pada 2017 dengan modal RM500 juta daripada dana Rizab Sarawak. Sehingga bulan ini, DBOS telah meluluskan pinjaman berjumlah RM15.27 bilion dengan pengeluaran progresif bernilai RM8.93 bilion. DBOS juga memiliki aset bernilai RM9.47 bilion dengan pendapatan RM130.48 juta. Gabungan Parti Sarawak GPS bertekad memenangi sebanyak mungkin kerusi pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata, kemenangan yang lebih besar berbanding sebelum ini amat penting kepada GPS untuk lebih kuat dan dihormati. Datuk Ahmad Douglas juga menambah lebih daripada itu, ia juga membolehkan Sarawak terus memperjuangkan hak yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jelasnya, kekuatan GPS juga akan memberi lebih peluang dan kekuatan kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng untuk fokus kepada pembangunan di negeri ini. Oleh itu, Datuk Ahmad Douglas meminta ahli-ahli parti menyokong GPS untuk berusaha keras dalam memastikan kemenangan semua calonnya pada PRU15 kelak. Beliau berucap pada perasmian Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung serta Biro Wanita Menyalin baru didebak.
Rakyat diingatkan agar mengelak isu sensitif dalam berpolitik bagi meraih populariti menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU15 nanti. Demikian tugas Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan yang melihat taktik tersebut kerap diguna pakai semasa tempoh berkempen. Datuk Amar Awang Tengah menjelaskan Sarawak merupakan negeri kaya dengan suku kaum dan latar belakang berbeza yang dapat mewujudkan masyarakat yang aman damai. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Sari berkata, kestabilan dan keharmonian kaum di Sarawak perlu dikekalkan agar generasi akan datang dapat menikmati keamanan. Beliau berkata pada program Pemung Peruyut Petuuh Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Kampung Long Tuan Terusan Lawas. Pada masa yang sama, beliau memaklumkan kerajaan sedia ada telah merancang pelbagai pembangunan infrastruktur seperti jalan, gereja, bekalan air, pendidikan dan sebagainya untuk manfaat rakyat. Sarawak sedia membantu memastikan kestabilan politik di peringkat persekutuan dengan kemenangan yang diperolehi pada pilihan raya umum PRU ke-15 yang akan datang. Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini kerana kestabilan politik negara turut akan memberi impak kepada perkembangan ekonomi pada masa akan datang. Rakyat sendiri akan lebih fokus dalam sebab strategi dan dasar kerajaan itu dapat ditentukan dengan jelas. Jadi orang tak adalah risau lagi nak labur kan tak melabur. Kerana orang tempatan pun nak melabur, nak buka kedai pun tak berani, takut perubahan dasar politik dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Bukan kita menjadi penentu dari segi kingmaker dan sebagainya, tapi lebih kepada sumbangan Sarawak untuk menentukan kestabilan politik. Itu hasratnya. Jadi kita mengharapkan sokongan padu daripada rakyat Sarawak. Beliau yang juga penyandang bagi kerusi Parlimen Petrajaya berkata, sesuai dengan hasrat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang mahukan kemenangan di 31 kerusi pada PRU 15 kelak adalah bagi memastikan suara dan hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan lebih kuat di Dewan Rakyat. Datuk Seri Fadilah berkata demikian kepada pemberita selepas program santai Sembang Warung Komuniti Keluarga Malaysia ngopi bersama Datuk Seri Fadilah Yusof anjuran Jabatan Penerangan Daerah Kuching di sebuah medan selera di Metro City Kuching. Katanya pada program santai itu, beberapa peniaga yang ditemui menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak dalam membantu dengan menghulurkan bantuan untuk pemulihan sektor ekonomi dan perniagaan mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Kementerian Pengangkutan Sarawak menghargai langkah efektif yang diambil Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM dalam meningkatkan frekuensi penerbangan ke negeri ini menjelang PRU 15. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan memberitahu, selain meningkatkan jumlah penerbangan, MEFCOM juga turut menetapkan harga siling bagi penerbangan antara negeri ini ke Semenanjung. Datuk Seri Lee menjelaskan purata tambang penerbangan bagi laluan udara ialah RM188 dan RM296 antara Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Kerjasama ini katanya akan memudahkan pelajar untuk kembali ke Sarawak bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dalam PRU 15. Katanya lagi sejumlah 68 penerbangan tambahan telah dirancang untuk penerbangan antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Malaysia Airlines dalam pada itu turut mengatur pelan meningkatkan kapasiti ke destinasi utama di Semenanjung dan Malaysia Timur menggunakan pesawat Airbus A330 bagi menampung permintaan yang tinggi semasa tempoh PRU 15. Sejumlah hampir RM600,000 daripada RM9.5 juta keseluruhan peruntukan disalurkan bagi menaik taraf dan membaik pulih bangunan dan premis Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas di Sarawak tahun ini. Ketua Pengarah Kemas Ahmad Kamal Idris Nawawi berkata, langkah itu sebagai usaha kerajaan untuk menyediakan kemudahan prasarana yang lebih baik sama ada bangunan milik Kemas atau premis tumpangan.
Ahmad Kamal memberitahu selain menaik taraf dan baik pulih tersebut, Sarawak turut menerima peruntukan untuk membina baharu bangunan termasuk 2 buah tabika kemas di daerah lawas. Untuk bina baru di Sarawak tahun ini ada 7. Ada termasuk lawas ada 2 yang kita peruntukkan untuk bina baru. Dan kita dalam masa sama kita ada baik pulih juga untuk di Sarawak ni tak kurang daripada hampir dalam 600,000, lebih kurang 600,000 yang kita peruntukkan untuk naik taraf bangunan-bangunan kemas di seluruh negeri Sarawak ni. Dan untuk Malaysia kita ada 9.5 juta lah untuk naik taraf. Dan kita jangkakan insya-Allah kerajaan mungkin lagi tambah lagi lah dari segi bajet. Beliau memberitahu demikian kepada media pada program Healthy and Bright Kids Carnival kemas peringkat negeri di dataran Bandar Lawas. Menyentuh mengenai karnival itu, beliau memberitahu ia merupakan program serampang 2 mata dalam memberi pendedahan kepada ibu bapa dan kanak-kanak mengenai penjagaan kesihatan dan amalan gaya hidup sihat. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan.